Hey, shalom semua. Haleluya. God is good. All the time. God is good. Semua, mari kita semua lambai tangan. Ya, haleluya. Nice to see all of you here. So, jadi kita semua excited untuk awakening, ya. Amen. Anak-anak muda. Haleluya. So this is so good to be here. So good to be here. God is indeed very good, kan? Kepada kita yang pertama kali datang ke DUMC Bahasa Malaysia, selamat datang. Kami mengalu-alukan kamu semua, Amy dan Pastor Judah dengan babynya yang baru, ya. Puji Tuhan, yes, praise the Lord. Dan hari ini akan kita sama-sama mempelajari tentang bagaimana mengatasi strategi iblis. Dan di dalam Alkitab, ya, pernah murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Wahai guru yang baik, apakah yang harus aku buat untuk mewarisi hidup yang kekal?" Kan? Kemudian jawab Yesus pada ketika itu di dalam 10:18, Markus 10:18 mengatakan bahawa mengapa kamu mengatakan aku baik? Tiada siapa yang baik kecuali Allah. Allah kita adalah Allah yang baik. Haleluya. Beritahu teman kiri, teman kanan, God is good. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur kerana kami dapat berkumpul pada pagi ini. Terima kasih kerana Engkau telah membawa kami sebagai keluarga yang besar, keluarga DUMC yang besar ini, supaya kami dapat bersama-sama menyembah Engkau, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama mempelajari bahagian firman Tuhan yang mahu Tuhan sampaikan kepada kami. Berikan kami firman Tuhan yang fresh, yang baru, yang segar, supaya kami dapat melakukan bahagian firman Tuhan yang mahu Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Siapa mau hidup berjaya di dalam dunia ini? Ya, semua lambai tangan kan? Semua mau hidup berjaya. Ya, memang kalau kita mau hidup berjaya di dalam dunia ini, kita harus menjadi seorang yang, ya memang kita harus menjadi seorang yang bekerja keras. Memang kita harus belajar, berusaha untuk meningkatkan skill kita, itu penting. Dan memang kita harus berusaha untuk contohnya mendapat pelajaran tinggi dan sebagainya. Tetapi apa yang lebih penting ialah di dalam alam fizikal, apa yang berlaku di alam fizikal adalah juga apa yang telah berlaku di alam spiritual. Dan jikalau kita mau berjaya di dalam hidup ini, saudara-saudari, jikalau kita mau hidup memenuhi destiny yang mahu Tuhan sediakan di dalam dunia ini, kita harus memahami, kita harus mengaplikasikan kemenangan spiritual yang sudah ada di dalam Kristus. Amin. Kita yang di dunia ini adalah hidup yang sementara. Mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, mengapa sampai sekarang kita masih lagi tidak berjaya di dalam bahagian spiritualnya? Ramai di antara kita tidak berjaya mengatasi kuasa kejahatan di dalam hidup kita, bukan kerana kita tidak mahu, bukan kerana kita tidak inginkan kemenangan. Mungkin adalah kerana kita semua tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar, sama-sama kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana kita boleh mengatasi strategi iblis. Siap? Okey, haleluya. Nah, penting terlebih dahulu untuk saya menyatakan bahawa di dalam peperangan rohani ini, di dalam peperangan spiritual yang kita ada sekarang ini, tidak ada zone neutral. Maksud saya ialah di dalam bahagian peperangan rohani ini tidak ada yang sama-sama. Sebab itu di dalam Roma 12:21 mengatakan, jangan ditewaskan oleh kejahatan, tetapi tewaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya kita mempunyai dua alternatif. Alternatif yang pertama ialah kita menewaskan kejahatan. Dan pilihan yang kedua ialah kita ditewaskan oleh kejahatan. Tidak ada ruang yang neutral.
Tidak ada yang sama-sama. Di dalam permainan bola contohnya, kita mempunyai keputusan menang, keputusan kalah, dan keputusan yang sama-sama kan. 0-0, 1-1, 2-2 dan sebagainya. Tetapi di dalam bahagian spiritual, tidak ada zone neutral. Tidak ada yang sama-sama. Sama ada kita dikalahkan oleh iblis atau kita mengalahkan iblis. Amin. Beritahu teman kiri, teman kanan, tidak ada zone neutral. Nah, di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita menewaskan iblis dengan apa? Dengan kebaikan. Dan siapakah kebaikan? Alkitab mengatakan Allah itu adalah Allah yang baik. Kita mengalahkan dengan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini izinkan saya berkongsi sedikit tentang pengalaman saya. Di dalam pengalaman saya melayani di antara orang asli, saya menggunakan satu contoh saja supaya sama-sama kita akan mempelajari 3 bahagian daripada pengalaman yang telah akan saya kongsikan sebentar nanti. 3 poin yang mau saya kongsikan sebentar nanti dan nanti sama-sama kita akan belajar 3 poin tersebut. Nah, kamu semua sudah tahu, mungkin pernah dengar tentang cerita ini yang pada awalnya saya memulakan pelayanan orang asli di satu pulau, Pulau Carey di sini. Dan kita lihat gambar di sini dan suku di sini adalah suku Mahmeri. Dan suku Mahmeri adalah suku yang menyembah roh-roh. Dan ada seorang researcher daripada Eropah, seorang lecturer yang mengajar di Universiti Malaya, menulis satu buku tentang spirit-spirit yang ada di Pulau Carey. Pernah saya melihat buku tersebut dan lebih kurang 1,000 jenis roh yang dilukis dan dibuat dengan topeng-topengnya, ya. Dan setiap daripada mereka mempunyai namanya tersendiri. Nah, ada satu ketika apabila kami pergi ke Pulau Carey, satu ketika bila kami sampai ke sana, kami melakukan apa yang kita katakan prayer walk ataupun doa keliling. Ya, kami datang ke sana, kami melakukan pujian dan penyembahan di dalam kereta dan menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan di pulau tersebut. Dan di dalam kami melakukan tersebut, kami bertemu dengan beberapa orang di Pulau Carey pada ketika itu. Dan apabila kami bertemu, kami bertanya dengan mereka, pernahkah mereka mendengar nama Yesus Kristus? Kebanyakan daripada mereka pada ketika itu belum pernah saudara-saudari mendengar nama Yesus Kristus pada ketika itu. Minda mereka tertutup daripada kebenaran. Nah, gambar di sini adalah gambar yang menunjukkan hari moyang mereka dan hari puja pantai. Ada 2 tempat di sana. Satu mereka merayakan hari moyang dan satu lagi puja pantai di pantai. Sebab mereka adalah di pulau kan, ya. Dan mereka adalah orang yang sangat pandai mengukir. Mereka adalah orang yang pandai menari dan tariannya adalah untuk penyembahan kepada roh-roh pada ketika itu. Dan mereka juga setiap rumah mereka mempunyai satu spirit house ataupun rumah roh yang dinamakan sangga. Dan mereka akan menjemput roh-roh itu masuk ke dalam rumah sangga di hadapan rumah mereka untuk menjaga rumah mereka kan, ya. So jadi mereka sekian lama telah diperdayakan, sekian lama telah ditutup mata rohaninya tentang Injil dan Injil belum sampai ke tempat tersebut. Anyway, ada satu ketika salah seorang daripada perempuan di sana dirasuk oleh roh jahat. Nah, setiap malam dia akan pergi daripada rumah ke rumah dan meminta darah anak bayi pada ketika itu. Dan ramai penduduk-penduduk kampung pada ketika itu sangat takut dengan apa yang berlaku. Dan mereka memanggil kawan kami yang di Bentong dan kawan kami yang di Bentong itu memanggil kami untuk pergi ke tempat sana. Pada ketika itu saya masih ingat, saya masih lagi di pejabat. Dan pukul 4 petang, saya menerima panggilan tersebut untuk pergi untuk membantu mereka sebab mereka sangat takut sekali dengan apa yang berlaku di kampung tersebut. Dengan cepat saya memanggil kawan saya dengan saya akan pergi dan pada masa itu pakai tie, masih lagi saya ingat saya pakai tie, buka baju, pakai t-shirt. Seolah-olah saya menjadi seperti Superman pada ketika itu. Perkataan S, ya, perkataan S is spirit led, bukan Superman, ya. Amin. Haleluya. Nah, sampai kami di sana lebih kurang jam 6 petang,
Sampai di sana kami melihat lebih kurang 20 lebih orang menjemput kami di rumah batin. Nah, semua orang pada ketika itu sangat takut. Mereka tidur semalaman di rumah batin pada ketika itu sebab rumah batin adalah rumah batu. Rumah yang lain semua rumah kayu. Dan kemudian mereka bercerita. Mereka menceritakan bagaimana wanita ini bernama Makcik Munah yang dirasuk oleh roh jahat. Bermulanya dia berjumpa dengan satu berhala Cina di tepi sungai. Dan apabila dia bertemu dengan berhala Cina yang tersembunyi, terselit di batu-batu sungai tersebut, dia mengambilnya dan melihat dengan mata yang seolah-olah dengan pepatung ini dia akan menjadi kaya. Ya, dia berkata kepada teman-temannya, saya telah bertemu dengan satu berhala Cina ini dan berhala Cina ini akan membawa kekayaan dalam hidup saya. Dia diperdayakan, dia tergoda dengan apa yang berlaku dan iblis memerangkapnya untuk mempercayai bahawa benda ini akan memperkayakannya. Nah, daripada sanalah dia mula menunjukkan tanda-tanda dirasuk roh jahat. Dan ada satu ketika apabila dia betul-betul dirasuk, dia mula mencakar dengan kukunya di atas pintu. Pada ketika itu dia mencakar dengan kukunya dan meminta darah anak-anak kecil dan ingin membunuh seberapa ramai orang, katanya lah. Ya, sebab dia telah dirasuk, dia mencakar pintunya dan iblis datang. Iblis adalah seorang pencuri, kan? Iblis adalah seorang yang membunuh. Iblis adalah seorang yang membinasakan. Amin. Nah, pada ketika itu ada 4 orang. Mereka menceritakan kepada saya 4 orang lelaki di belakang satu pintu menahannya supaya dia tidak masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi dia seorang wanita. Dengan kerasukan roh jahatnya, dia boleh menolak dan melawan mereka. Mereka semua kalah. Mereka berlari bertempiaran. Dan ada satu ketika juga mereka menguncikan pintu. Dan pada pintu tersebut dengan kunci, perempuan tersebut naik ke atas bumbung. Daripada bumbung dia turun ke bawah dan untuk mengacau dan mengganggu penduduk kampung. Penduduk kampung sangat takut pada ketika itu. Dan sebab itu, semua penduduk kampung pada malam itu pergi ke rumah batin. Mereka masuk ke dalam rumah batin, tidur di rumah batin malam itu kerana rumah batin adalah rumah batu. So, perempuan tersebut tidak boleh masuk. Semuanya sangat takut. Dan selepas mereka menceritakan ini, mereka membawa saya ke rumahnya. Dan rumahnya adalah sebegini. Nah, ini rumah kayunya. Dan sampai kami di sana, rumah tersebut sangat berkecamuk. Penuh dengan barang-barang yang merata-rata dan bau hancing ada di sana kerana dia membuang air kecil di mana-mana dalam rumahnya. Nah, semua penduduk kampung yang 20 orang tersebut mengikut kami sampai ke rumahnya dan mereka melihat sampai kami ke sana lebih kurang 7:30 malam, sudah gelap dan hanya satu lilin di dalam rumahnya. Rumahnya tidak ada electricity pada ketika itu. Sampai kami di sana, saya datang, saya dengan kawan saya mengatakan kepada semua penduduk kampung tersebut, kami adalah manusia biasa. Kami bukanlah bomoh sebab dalam fikiran mereka ingat kami adalah bomoh yang boleh menghalau keluar roh jahat. Saya mengatakan mereka, kami bukanlah bomoh, kami bukanlah orang yang berkuasa. Kami datang dalam nama Yesus Kristus. Itu pertama kali mereka mendengar nama Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Dan saya mengatakan bahawa kami datang dengan nama Yesus Kristus dan kalau Makcik Munah ini disembuhkan, Tuhanlah yang menyembuhkannya dan bukan kami. Itu penting untuk kami memberitakan itu terlebih dahulu. Dan sambil kami berdoa, perempuan tersebut berbaring di atas lantai, 20 orang melihat seolah-olah itu satu pertunjukan untuk mereka. Kemudian saya berbaring dan kemudian dia mengatakan kakinya sakit. Perempuan tersebut mengatakan kakinya sakit. Saya menyentuh kakinya dan dengan tiba-tiba satu bulatan bola seperti bola tenis mula bergerak atas ke bawah di atas kakinya. Saya menyentuhnya, saya terkejut, saya menjerit, Kemudian semua 20 orang di sana pun menjerit, Semua terkejut kerana
belum pernah saya melihat perkara sebegitu kerana saya bukanlah seorang Ghostbuster seperti yang selalu kita katakan kan. So jadi apa yang kita lihat ialah kuasa Tuhan telah bekerja dalam kehidupannya. Dan selepas beberapa ketika dia bangun dan dimuntah angin. Dan selepas itu anaknya datang kepada saya dan mengatakan, Abang An, bolehkah Abang An membantu kami sebab topeng yang telah saya ukir ini selalu menjelma di dalam mimpi saya. Saya sangat takut. Bolehkah Abang An membawa topeng ini balik ke rumah? Dan saya mengatakan, kalau kamu tidak mahu topeng ini, saya boleh memecahkan topeng ini. Dan dengan tiba-tiba mereka pergi ke rumah mereka membawa kapak, masuk ke dalam rumah tersebut. Saya masuk dan saya katakan minta kebenaran, kalau kamu takut saya boleh menghancurkan topeng ini, dan dibawa di belakang topeng ini adanya roh, spirit. So jadi saya memecahkan topeng ini dengan kapak dan menghancurkannya. Dan selepas itu dengan iman saya mengatakan kepada mereka, kita semua sudah selesai untuk hari ini dan Tuhan akan melakukan mujizatnya ke tempat Pulau Keri tersebut. Nah, iman itu sangat jelas dan kuat di dalam hati saya. Mungkin kerana saya percaya bahawa itu adalah kurnia Tuhan, adalah anugerah Tuhan untuk saya pada ketika itu mempunyai iman yang kuat mengatakan begitu. Dan anaknya datang dan berlutut di hadapan saya. Dan memegang, saya masih ingat dia memegang kaki saya, melutut dan mengatakan, Abang An, tolonglah bawa emak saya pulang ke rumah, Abang An. Dan hati saya lembut sedikit dan saya menelpon isteri saya dan bertanya sama ada bolehkah saya membawa Makcik Munah ini balik ke rumah. Dan isteri mengatakan, absolutely not. No. Saya tahu mungkin itu adalah hikmat seorang isteri. Nanti saya akan ceritakan mengapa perkataan no itu mempunyai satu makna yang berkuasa. Dan saya beritahu mereka supaya mereka jangan takut. Saya tidak akan membawa Makcik Munah balik ke rumah saya, tapi saya akan mengatakan bahawa daripada sana dia akan sembuh. Saya mengatakan, dan kamu semua jangan takut. Saya mengatakan bahawa Yesus yang telah engkau kenal, yang telah kita kenal pada hari ini adalah nama yang lebih berkuasa. Dia akan memberikan kita perlindungan. Dan pada masa itu saya bertanya, kalau kamu mau menerima pertolongan, kamu boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, saya mengkongsikan sedikit tentang Injil dan kemudian mereka, kerana mereka sangat takut, mereka mengangkat tangan dan mengatakan 20 orang tersebut mengatakan, ya kami mau mengikut Yesus Kristus. Kerana mereka takut, ya beri tepukan kepada Tuhan pada masa itu. Dan daripada itu mereka semua balik, saya pun balik. Keesokan harinya saya datang melawat. Pagi saya datang melawat, pergi ke tempat kampung tersebut. Dan daripada sana saya melihat salah seorang batin daripada kampung yang berdekatan dan berlari menuju kepada saya. Dia berlari, dia melihat, An, saya telah melihat kuasa Tuhan yang begitu berkuasa. Kerana Makcik Munah sudah sembuh. Kerana sebelum ini dia tidak mau makan, dia mengganggu semua orang. Dan hari ini dia sudah bangun pagi, dia mandi, dia membersihkan diri dan semuanya sudah baik. Dan dia berkata kepada saya, sekarang barulah saya nampak kuasa Tuhan bekerja di kampung kami. Itu adalah kerana hikmat isteri yang mengatakan no. Kalau saya membawanya balik ke rumah, mereka tidak dapat melihat kuasa Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Beri tepukan kepada Tuhan sekali lagi. Nah, ceritanya belum habis. Nah, beberapa hari selepas itu, bapa saudara kepada wanita tersebut membawanya kepada Bomosiam untuk dijampi. Dan ini adalah pekerjaan iblis yang untuk menghalang pekerjaan Tuhan. Amin. Setiap kali kita melakukan sesuatu, iblis akan melakukan sesuatu yang untuk menghalang pekerjaan Tuhan, menghalang pemberitaan firman Tuhan, menghalang pemberitaan Injil kepada kampung-kampung tersebut.
Nah, pada malam itu selepas dia dijampi oleh bom Siam, malam itu juga dia dirasuk oleh roh jahat sekali lagi. Saya dalam perjalanan balik daripada airport pukul jam 10 malam. Mereka telefon saya, Abang An, saya mau kamu datang ke kampung sekarang. Kerana dia sudah dirasuk roh jahat. Dan pada ketika itu sangat malam perjalanan untuk pergi ke Pulau Keri lebih kurang 2 jam. Saya katakan saya akan datang keesokan harinya. Dan sebelumnya saya mengatakan saya akan hantarkan satu SMS pada ketika ini, SMS. Dan saya tuliskan doa. Doa di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami menghalau roh jahat daripada Makcik Munah dalam nama Yesus Kristus. Doa yang sangat pendek yang saya masukkan ke dalam SMS, saya hantarkan kepada anaknya. Anaknya mengambil SMS tersebut, menulisnya di atas satu kertas, dan di atas satu kertas itu dia memanggil kawan-kawannya yang sudah percaya. Dia duduk di hadapan, 10 orang duduk di belakang. Dia membaca kertas tersebut dan doa tersebut. Dan anjing-anjing yang menyala, anjing-anjing yang membuat bising di seluruh kawasan tersebut dengan tiba-tiba diam. Dan dia teks ke saya, mak saya sudah sembuh. Wow, puji Tuhan. Itu penting kerana apa yang berlaku di sini ialah mereka tidak melihat saya berada di sana. Mereka melihat Yesus Kristus yang berada di sana. Apa yang penting bukan kita. Apa yang penting ialah hadirat Tuhan di antara mereka. Amin. Haleluya. Itu adalah satu doa pembebasan digital yang pertama untuk saya lah kan. Dan itu puji Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang berlaku di sini seperti yang saya katakan, mereka dapat melihat kuasa Tuhan. Mereka tidak melihat missionary atau mereka tidak melihat Abang An ataupun saya pergi ke sana. Mereka melihat kuasa Tuhan yang bekerja di atas mereka. Dan ini adalah satu pelajaran yang saya dapati apabila saya melayani di antara orang asli. Dan ada beberapa perkara yang boleh kita pelajari daripada cerita ini. Dan saya akan kongsikan 3 bahagian sahaja yang boleh saya kongsikan bersama-sama. Yang pertama ialah apakah strategi iblis. Sama-sama kita akan belajar apakah strategi iblis. Yang kedua, bagaimana kita boleh menewaskan strategi iblis tersebut. Dan yang ketiga, apakah asas kemenangan kita. Kita tahu bahawa kita menang di dalam Kristus. But the question is, apakah asas, apakah dasar yang menentukan kemenangan kita. Nah, yang pertama ialah apakah strategi iblis yang boleh kita pelajari daripada cerita yang telah saya kongsikan. Yang pertama ialah kita harus tahu bahawa iblis mempunyai strategi-strateginya. Sebab itu di dalam 2 Korintus 2:11 mengatakan supaya iblis tidak mendapat keuntungan kerana kita mengetahui tujuan-tujuannya. Kita mengetahui strategi-strateginya. In order that Satan might not outwit us, we are not unaware of his schemes. Strategi-strategi iblis, kita harus tahu apa yang dia lakukan. Tetapi di dalam perkongsian saya ini mengenai strategi-strategi iblis, saya tidak mahu memperbesarkan iblis. Jangan kita memperbesarkan iblis. Apa yang besar ialah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dapat mengalahkan iblis. Tetapi perlu juga kita mengetahui strategi-strateginya. Nah, strategi yang pertama yang iblis gunakan ialah memperdayakan umat manusia. Operasi iblis ialah untuk memperdayakan manusia. Manusia akan menjadi terjerat daripada diperdayakan oleh iblis. Dan dengan kita terjerat, kita akan melakukan kejahatan-kejahatan untuk tujuan iblis. Nah, orang di Pulau Keri pada ketika itu semua mereka diperdaya dengan roh-roh iblis, dengan kepercayaan mereka yang lama. Sebab itu di dalam Wahyu 12:9, boleh baca di sini kan, bahawa iblis iaitu naga dan ular purba ataupun serpent memperdayakan umat manusia. Naga besar adalah dragon yang begitu besar, garang, mengagumkan, menakjubkan. Dia memijak dan memusnahkan. Tetapi ular purba ataupun serpent adalah kecil dan licik. Dan kadang-kadang kita tidak berperasan bahawa dia ada bersama dengan kita kan. Kadang-kadang kita tidak tahu dia ada berada dengan kita. Jadi ini penting untuk kita mengetahui bahawa iblis adalah
seorang yang memperdayakan. Iblis memperdayakan umat manusia. Persoalannya di dalam hidup kita yang sekarang ini, apakah bahagian-bahagian di dalam hidup kita yang diperdayakan oleh iblis? Iblis memutarbelitkan bahagian firman Tuhan. Apakah iblis memutarbelitkan identiti kita? Apakah iblis memutarbelitkan iman kita? Apakah iblis memperdayakan sejarah-sejarah kita yang lepas dan sebagainya? So ini kita harus tahu dan kita harus hati-hati. Dan yang kedua ialah iblis menuduh. Iblis menuduh umat manusia. Makcik Munah apabila dia disembuh, setiap kali kami bertemu dengan dia, dia mengatakan saya orang yang bersalah. Tuhan tidak akan mengampuni dosa saya. Saya akan selalu berterusan bersalah kerana iblis akan sentiasa siang dan malam menuduh umat Kristian. Siang dan malam dia akan menuduh kita saudara-saudari. Sebab itu kita harus berhati-hati di dalam kehidupan Kristian kita. Nanti kita akan belajar bagaimana kita boleh mengatasi penuduhan iblis. Tetapi di dalam Wahyu 12:10 mengatakan bahawa penuduh iaitu iblis menuduh kita siang dan malam. Motifnya ialah untuk membuktikan bahawa kita orang yang bersalah dan berterusan menjadi orang yang bersalah. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus, kita telah diampuni oleh Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sudah dibebaskan. Itu yang harus kita tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah iblis menggoda. Iblis menggoda. Makcik Munah pada ketika itu mengatakan bahawa berhala batu, berhala tokong itu akan membawanya kekayaan. Matanya melihat kepada potensi kekayaan yang akan diberikan oleh batu berhala tersebut. Itu adalah godaan. Iblis memberikan alternatif yang untuk menggoda kita jauh daripada firman Tuhan. Ada orang mengatakan temptation is Satan's strategy to lure and entice. Maksudnya godaan adalah strategi syaitan yang untuk memikat dan mempengaruhi untuk kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan Tuhan. Godaan itu adalah strategi iblis untuk membuka dosa ke dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah strategi iblis ialah mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebab itu Yohanes 10:10 mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu mencuri apa? Mencuri warisan kita yang sebenarnya berkat yang mahu curahkan kepada hidup kita. Iblis adalah seorang yang mencuri. Iblis adalah seorang yang membunuh. Membunuh dengan apa? Secara fizikal, melalui peperangan, melalui pembunuhan, melalui cara-cara yang akan membunuh seseorang. Dan iblis juga membinasakan. Membinasakan kita daripada yang hidup berkekalan di dalam Tuhan. Menjauhkan kita daripada percaya bahawa Yesus Kristus telah mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Itulah strategi iblis yang keempat, mencuri, membunuh dan membinasakan. Sama seperti yang berlaku di Pulau Keri. Iblis ingin membunuh semua penduduk-penduduk kampung di sana. Dan yang kelima ialah untuk membutakan minda kita. Bermaksud Pulau Keri pada ketika itu dibutakan. Mereka tidak melihat dengan mata rohani mereka bahawa Injil itu adalah Injil yang benar. Sebab itu di dalam 2 Korintius 4:34 mengatakan fikiran orang yang tidak ayat 4, fikiran orang yang tidak beriman itu telah dibutakan oleh Tuhan pujian dunia, maka mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Mungkin ada di antara kita mempunyai kawan-kawan kita, mungkin di antara kita mempunyai saudara-saudara kita, mungkin mempunyai jiran-jiran kita yang belum lagi bersedia untuk menerima Injil kerana semuanya telah dibutakan oleh kuasa kegelapan. Dan untuk kita akan sama-sama belajar selepas ini bagaimana kita boleh menghebaskan dan menghancurkan benteng-benteng yang tertubuh di dalam minda mereka, kan? Ya. Dan yang keenam ialah iblis juga menyeksa dan mengakibatkan sesetengah penyakit. Dan kita tahu untuk mereka yang di Pulau Keri, Makcik Munah dibelenggu oleh kuasa kegelapan begitu lama.
Dia menyeksa mereka dan kadang-kadang mengakibatkan setengah daripada mereka untuk mempunyai pelbagai jenis penyakit. Kadang-kadang doktor pun tidak boleh mendiagnosiskan apakah penyakit tersebut. Sebab itu di dalam Lukas 13:16 bahawa Yesus pada ketika itu menyembuhkan seorang perempuan yang bongkok selama 18 bulan. Kan? Alkitab mengatakan perempuan bongkok tersebut yang bongkok selama 18 bulan itu dirasuk oleh roh jahat. Kita balik membaca Alkitab. Dan Yesus mengatakan sembuhlah daripada penyakitmu. Ya. So jadi apa yang berlaku di alam fizikal adalah apa yang sudah berlaku di alam spiritual. Dan strategi 7 yang terakhir ialah iblis menghalang pelayanan. Iblis menghalang pekerjaan Tuhan. Iblis ingin menghalang pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil kepada Pulau Keri. Sebab itu setelah disembuhkan, bapa saudaranya membawanya pergi ke Bomo Siam dan sebagainya. Iblis akan sentiasa mencari jalan untuk mempersekatkan, membantutkan pekerjaan Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Paulus, mengatakan kami dihalang oleh siapa? Oleh iblis. Iblis akan menghalang tujuan hidup kita. Strategi iblis ialah untuk menyekat destiny kita ialah melalui ketakutan. Fear. Fear is Satan's strategy against faith. Maksudnya, untuk kita mengatasi ketakutan, iman adalah antidotnya. Iman adalah sesuatu yang akan membolehkan kita mematahkan segala halangan dalam pelayanan kita. Mungkin iblis akan menggunakan orang yang terdekat dengan kita. Mungkin iblis akan menggunakan isteri kita, suami kita, dan kawan-kawan kita yang terdekat untuk berbisik kepada hati kita untuk menyekat destiny yang Tuhan telah sediakan untuk kita. So jadi kita hati-hati, jangan kita menjadi alat iblis untuk membantut panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, setiap orang di dalam hidup kita mempunyai panggilan-panggilan yang unik. Setiap daripada kita mempunyai calling, a unique calling from the Lord. Sebab itu kita harus tahu apakah panggilannya, dan di dalam kita mengetahui bahawa ini adalah panggilannya, iblis akan meletakkan batu-batu sandungan, akan meletakkan halangan-halangan di hadapan kita supaya kita tidak dapat melakukannya. Kita harus tahu dan tahu bagaimana boleh kita menewaskan strategi iblis. Itulah yang penting. So persoalan yang seterusnya ialah bagaimana kita boleh menewaskan strategi iblis. Nah, di dalam 2 Korintus 10:3-5 mengatakan di sini, walaupun kami hidup di dunia, kami tidaklah berjuang secara duniawi. Maksudnya, perjuangan kita bukanlah secara duniawi, saudara-saudari. Perjuangan kita bukanlah secara fizikal. Kalau peperangan kita adalah secara fizikal ataupun peperangan kita adalah secara duniawi, kita akan menggunakan senjata-senjata yang bersesuai seperti bom ataupun peluru pandu ataupun drones ataupun kereta kebal dan sebagainya. Itu adalah peperangan fizikal. Tetapi Alkitab mengatakan di sini bahawa peperangan kita adalah peperangan spiritual, dan alat yang kita gunakan di dalam peperangan spiritual adalah alat peperangan spiritual dan bukan fizikal. Dan kita lihat di sini bahawa dengan ayat yang seterusnya, senjata-senjata kami bukanlah benda-benda duniawi, tetapi kekuatan ilahi untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan hujah-hujah, membantahkan argumen, membantahkan hujah-hujah dan segala yang meninggikan dan yang menentang pengenalan Allah, segala yang menentang pengetahuan Tuhan. Dan semua pengetahuan dan hujah-hujah itu bermula di dalam minda kita. So jadi medan peperangan rohani adalah di dalam minda kita. Itu yang berlaku. Dan di dalam kita melakukan peperangan rohani ini ada alat-alat spiritual rohani, bahagian defensif dan bahagian ofensif.
bahagian yang mempertahankan diri dan bahagian yang menyerang. Ya. Dan di dalam alat kita untuk mempertahankan diri, kita tahu di dalam Efesus 6:14 sampai 17. Saya tidak ada masa untuk masuk untuk mengajar semua bahagian ini. Kita semua tahu. Sudah beberapa kali saya memberikan khotbah tentang bahagian senjata Allah. Dan senjata Allah ini ataupun armor of God, ya, adalah bahagian-bahagian yang akan membantu kita di dalam mempertahankan diri. Sebab itu tali pinggang adalah satu kebenaran. Kebenaran itu datang daripada firman Tuhan ataupun perisai dada perbenaran. Perbenaran itu adalah righteousness that comes from God. Dan righteousness ataupun perbenaran tersebut datangnya daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas salib untuk kita. Tugas kita ialah untuk mengaplikasikan kebenaran kemenangan Yesus Kristus di atas salib. Itu yang kedua adalah tentang perbenaran. Yang ketiga adalah berkenaan dengan sarung kaki, iaitu bersedia untuk memberitakan Injil. Dan yang keempat ialah berkenaan dengan perisai. Perisai adalah berkenaan dengan iman. Perisai itu melindungi diri kita dan juga melindungi mereka-mereka di sekeliling kita. Dan ketopong penyelamatan minda itu adalah berkenaan dengan minda kita. Kita harus berhati-hati untuk melindungi minda kita. Dan pedang firman Tuhan adalah berkenaan dengan firman Tuhan. Dan dalam bahagian ke-6 ini, mungkin pedang roh ataupun pedang firman Tuhan itu yang akan menjadi satu bahagian yang menyerang, kan? Tapi bahagian menyerang itu adalah bahagian terdekat. Kita tidak boleh menyerang secara jauh. Tetapi secara seluruhnya, izinkan saya memberikan kategori ini supaya kita balik dan kita faham bahawa untuk kita menang di dalam peperangan rohani, kita harus bertahan terlebih dahulu dan kemudiannya bertahan sahaja tidak cukup. Kita harus menyerang, kita harus menjadi ofensif. Bahagian pertahanan adalah bahagian segala senjata Allah yang kita ada, yang telah kita aplikasikan dalam hidup kita. Amin. Yes. Dan di dalam secara ofensif, secara yang menyerang, saya akan kongsikan 3 bahagian yang boleh memberikan kita sedikit sebanyak untuk kita melakukannya. Di dalam permainan bola sepak, contohnya kan, ya, kita tidak akan menang kalau kita selalu main defensif, betul kan? Pak, ya betul, amin, ya. Kita hanya boleh menang kalau kita main secara ofensif. Dan untuk kita menang secara spiritual, yes, kita ada memerlukan senjata defensif, tetapi kita juga harus melakukan apa yang ofensif. Kita tidak boleh memperkembangkan kerajaan Tuhan kalau tidak melakukan secara ofensif. Kalau iblis hanya mahu melakukan kita di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja sahaja, iblis sudah menang. Kerana saya mengatakan tidak ada zon yang neutral. Ada 2 alternatif. Sama ada kita ditewaskan oleh iblis, ataupun sama ada iblis menewaskan kita. So, jadi daripada perkara senjata peperangan ofensif ini, yang pertama yang ingin saya kongsikan ialah pujian dan penyembahan. Sebab itu di dalam Mazmur 8:2, dalam bahasa Inggeris mungkin lebih jelas. Maka mengatakan, through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. Maksudnya melalui pujian kanak-kanak dan bayi-bayi, kita boleh membina kekuatan untuk menentang musuh. Pujian, praise and worship adalah satu cara kita boleh melakukan secara ofensif. Sebab itu di dalam doa keliling yang saya lakukan di Pulau Keri bersama dengan kawan-kawan kami beberapa minggu berdoa secara prayer walk, dan dalam prayer drive lah, kami tidak walk, tapi prayer drive di dalam kita memuji, meninggikan nama Yesus. Kita mengalahkan, menentang benteng-benteng yang dilakukan di sana. Pada masa yang sama ialah doa. Doa adalah penting kerana doa adalah sesuatu yang boleh kita lakukan untuk secara agresif. Nah, kalau kita lihat daripada Efesus 6:18 ini, sebelumnya adalah Efesus berkenaan dengan senjata Allah, kan? Sebelumnya itu. Dan sebelum itu dan selepas itu Paulus menulis
masuk ke dalam ayat 18, dan dia bergerak daripada senjata Allah yang defensif dan bergerak kepada senjata yang ofensif. Kerana doa tidak ada limitnya. Kerana doa boleh masuk ke setiap tempat untuk mengalahkan iblis. Doa tidak mempunyai had masa. Doa tidak mempunyai jarak jauh. Doa tidak mempunyai had lokasi. Doa tidak mempunyai had sesiapa pun. Walaupun seseorang itu tidak mahu mendengar percakapan kita. Walaupun seseorang itu mempunyai kedudukan tinggi. Walaupun seseorang itu mempunyai orientasi yang berlainan daripada kita. Walaupun seseorang itu menentang kita dan sebagainya. Apapun situasi mereka, doa dapat menebusi segala situasi. Amin. Sebab itu, salah satu senjata yang boleh kita gunakan secara ofensif ialah senjata doa dan pujian. Untuk kita lakukan, kita mulakan dengan doa keliling dan sebagainya. Dan yang kedua ialah senjata pemberitaan firman Tuhan. The preaching of God's word. Dan di dalam bahagian firman Tuhan ini kita dapat lihat di dalam Yesaya 55:11 ataupun di dalam Yeremia 23:29 ataupun di dalam Ibrani 4:12. Semua mengatakan bahawa firman Tuhan ini dapat merobohkan benteng-benteng pemikiran. Di dalam Yeremia contohnya 23:29, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan seperti batu, seperti tungkul besi yang memecahkan bukit batu. Firman Tuhan boleh memecahkan benteng-benteng yang ditubuhkan oleh iblis di dalam pemikiran-pemikiran manusia. Dan firman Tuhan dapat mengubah, mempunyai kuasa untuk mengubah. Dan setiap firman Tuhan yang keluar tidak akan pulang dengan sia-sia. Sebab itu firman Tuhan adalah sangat penting di dalam kita melakukan secara ofensif. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Apabila kami kami melihat pekerjaan Tuhan di dalam dia menyembuhkan Makcik Munah di Pulau Keri, 20 orang daripada mereka yang menerima Yesus Kristus pada ketika itu, dan kami terus mengajar mereka, memuridkan mereka. Dan daripada mereka yang menerima 20 orang tersebut, ada firman Tuhan yang akan jatuh ke atas tanah jalanan. Ada firman Tuhan yang akan jatuh ke atas tanah yang kering. Ada firman Tuhan yang akan jatuh di atas tanah yang berduri. Tetapi ada firman Tuhan yang jatuh di atas tanah yang subur. Daripada 20 orang yang mendengar, yang mengangkat bahawa saya mau menerima Yesus Kristus pada malam itu, hanya 6 yang tertinggal yang mengatakan, yes, I truly believe in Jesus Christ. Dan daripada itulah gereja mula bertumbuh. Mereka bertumbuh di atas tanah yang subur. Daripada sanalah mereka akan bertumbuh dan melipat ganda 30, 60 dan 100 kali ganda. Amin. So jangan kita kecil hati kalau 20 orang itu tidak penuh. Apa yang penting ialah firman Tuhan itu jatuh ke atas tanah dan tanah yang subur dan bertumbuh. Amin. Dan yang terakhir, senjata yang boleh saya kongsikan dan syorkan ialah kesaksian. Pertama ialah berkenaan dengan doa dan pujian, dan kedua ialah berkenaan dengan senjata bahagian firman Tuhan, dan ketiga ialah tentang kesaksian. Kesaksian yang berkenaan dengan kita menjadi saksi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1:8. Dan lebih daripada itu di dalam Wahyu 12:11 mengatakan bahawa mereka menumpaskan dengan darah anak domba dan dengan kata-kata kesaksian mereka. Kita menumpaskan iblis dengan darah Yesus Kristus, dan kita menumpaskan iblis dengan kesaksian kita. Ramai orang memberikan kesaksian untuk mengagungkan diri sendiri. Tetapi kesaksian yang saya katakan ini ialah kesaksian yang mengagungkan Tuhan. Kita mengagungkan apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita. Dan kesaksian-kesaksian ini dan kata-kata kesaksian inilah akan menjadi senjata rohani yang boleh kita lakukan di dalam Tuhan. Amin. So secara kesimpulan, kita mempunyai senjata yang Tuhan boleh gunakan untuk kita. Senjata Allah untuk mempertahankan diri, dan senjata doa dan pujian, dan senjata pemberitaan firman Tuhan, dan senjata kesaksian, dan seterusnya. Dan yang ketiga di dalam dan kesimpulan, saya akan tutup. Apakah asas kemenangan kita? Kita tahu bahawa kita adalah
menang di dalam Kristus. Dalam segala hal, dalam peperangan rohani ini, ya kita mengetahui sedikit sebanyak tentang strategi-strategi yang digunakan iblis untuk menentang kita. Tapi pengetahuan itu tidak haruslah diperbesarkan dengan begitu banyak. Apa yang harus diperbesarkan ialah kuasa Yesus Kristus dalam hidup kita. Ini adalah kunci kekalahan iblis, saudara-saudari. Apabila kita membaca bahagian firman Tuhan ini di dalam Kolose 2, 13, 15, kita dapat melihat bahawa Kristus telah menewaskan iblis sepenuhnya. Beritahu teman kiri, teman kanan, Kristus telah menewaskan iblis sepenuhnya. Nah, di sini kita dapat lihat bahawa kami dahulu mati kerana melakukan dosa dan kerana tidak bersunat secara lahiriah. Allah telah menghidupkan kamu bersama Tuhan dan mengampunkan segala kesalahanmu. Kita semua telah diampuni. Dia telah memansuhkan hukum-hukum bertulis dan menghalang kita. Setiap hukum-hukum yang menghimpit, setiap hukum-hukum yang menghalang kita telah dimansuhkan. Dia telah mencabutkannya dan memakukannya pada salib. Iaitu setiap dosa kita, setiap yang telah kita lakukan, Yesus telah menang ke atas dosa. Dan dalam ayat 15 mengatakan setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa dan memerintah, yaitu iblis, dia mendedahkan mereka di hadapan orang ramai dan menunjukkan bahawa dia menakluki mereka dalam salib. Maksudnya apabila kita sudah apabila Yesus telah menang ke atas dosa kita, bukan sahaja Yesus menang ke atas dosa, tetapi Yesus juga telah mempamerkan display dengan satu skrin yang begitu besar yang mengatakan bahawa Yesus menang. Haleluya. Yesus telah menumpaskan iblis. Itu yang harus kita tahu. Di dalam kita melakukan peperangan rohani, apabila kita diserang oleh kuasa roh jahat, kita tahu di dalam dengan kebenarannya bahawa Yesus telah menang. Kita tidak perlu berperang untuk mengalahkan iblis. Tetapi apa yang kita perlu ialah untuk mengekalkan kemenangan kita di dalam Kristus. Kita harus menguatkuasakan ya, apa yang telah menang. Apa yang telah Yesus lakukan di atas salib. Dan semua hal ini, kita adalah lebih daripada penakluk ataupun kita adalah lebih daripada pemenang. We are more than conqueror. Dan hari ini, saudara, apabila kita dan musician, can I ask you to come? Dan hari ini sama-sama kita merenungkan. Apakah ada di dalam hidup kita apabila iblis cuba memperdayakan kita? Apakah area-area ataupun bahagian-bahagian di dalam hidup kita di mana iblis cuba menuduh kita? Ataupun iblis cuba mencuri kita? Ataupun iblis cuba membunuh kita? Ataupun iblis cuba membinasakan kita? Dan mungkin ada juga di antara kita yang iblis cuba menghalang pelayanan kita dan sebagainya. Tetapi apa yang penting? Seperti yang tertulis di dalam Kolose 2, 13, 15 ini, bahawa Kristus sudah menang. Kristus sudah menang. Haleluya. Dan Kristus sudah menang. Dan apa yang perlu kita lakukan ialah untuk mengekalkan kemenangan tersebut. Apa yang harus kita lakukan ialah untuk menguatkuasakan kemenangan yang sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, mari kita nyanyi satu lagu, mari kita semua bangkit. Dan sambil kita bangkit, mungkin Tuhan akan berbicara kepada kita. Mungkin Tuhan akan berbicara kepada kita tentang area-area ataupun bahagian-bahagian firman Tuhan, bahagian-bahagian dalam hidup kita yang harus dibereskan. Dan dalam kita lakukan semua ini, kita harus tahu bahawa Yesus sudah menang. Darah Yesus yang ditumpahkan di atas salib telah menang. Di dalam perjanjian lama, dalam Exodus ataupun Keluaran,
Apabila umat-umat Mesir yang di dalam penghambaan pada ketika itu akan keluar daripada Mesir, mereka mengaplikasikan darah di atas pintu mereka masing-masing, kan? Sehari sebelum mereka dibebaskan. Dan hari ini kita tahu bahwa Yesus sudah mati di atas salib. Darah sudah ditumpahkan. Darah domba telah ditumpahkan di atas basin. Mereka menggunakan hisap untuk melukiskan ataupun mencatkan ataupun mengaplikasikan darah tersebut di atas pintu. Hari ini tugas kita ialah hanya untuk mengaplikasikan, untuk menguasakan darah yang telah ditumpahkan itu ke atas diri kita. Kita adalah seorang pemenang. We are more than conqueror. Amen. Haleluya. Ya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dan sambil kita menyanyi, kita minta Tuhan untuk reveal kepada kita area-area yang harus kita bereskan dalam Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena perkuatanku. Ku tahu hidupku adalah Ini adalah doa kami. penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu
Tuhan, inilah hidup kami. Hidup kami yang sementara di dalam dunia ini. Hidup yang telah Engkau sediakan untuk kami. Terima kasih atas firman-Mu untuk mengingatkan kami bahwa kita adalah seorang pemenang. We are more than conqueror. Engkau telah melakukan segala-galanya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau berdiri di hadapan Engkau, kami mau melutut di hadapan Engkau, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mengatakan bahwa Tuhan, kami bukanlah manusia sempurna, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Engkau yang akan menebuskan segala dosa kami. Walau apapun strategi-strategi iblis yang mau menghalang kami, yang menuduh kami, yang memperdayakan kami, yang mau menggoda kami, yang mau mencuri, yang mau membunuh, yang mau membinasakan kami, yang mau menghalangkan destiny kami di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah lebih berkuasa di dalam hidup kami. Tuhan is number one. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan setiap pribadi kami dalam ruang ibadah ini. Mungkin ada di antara kami yang bergelumur dengan dosa, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah lebih berkuasa. Dan apabila kita terus beriman di dalam Tuhan dan terus membaca firman Tuhan, benteng-benteng pemikiran yang jahat, benteng-benteng pemikiran yang kotor, benteng-benteng pemikiran yang ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan akan dirobohkan di dalam Yesus Kristus. Yesus menang. Yesus menang. Dan Yesus menang. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua angkat tangan dan saya akan doakan doa berkat sebelum kita pulang. Haleluya. Dengan itu pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya.